So, okay, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi kita dalam video yang baru. Minggu lepas, video sebelum kita dah cover berkenaan dengan hukum indeks. Okay, sekarang ni kita akan cover pula berkenaan dengan hukum cert. Okay, hukum cert. Apa itu cert? Cert ialah dalam erti kata lain adalah awak punya punca kuasa. Ni cert. Okay, cert. So, dalam hukum cert, sebelum apa-apa kita perlu kenal pasti terlebih dahulu apa itu nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Okay, nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. Okay, nombor nisbah atau kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai rational number, okay, ialah satu nombor yang kita boleh express ataupun kita boleh sebut nombor tersebut dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan. Contoh. Okey, contoh kalau kita ada nombor 0. Berapa ya? 0.555. 0.5555 ni bermakna sama dengan 5/9. So, memandangkan 0.555 ni boleh diekspres ataupun boleh dibentukkan dalam bentuk pecahan, maka kita panggil nombor ini sebagai nombor nisbah. Okey, nombor nisbah. Okey, nombor nisbah. Katakan kita ambil nilai pi. Nilai pi sama dengan 3.141569 bla 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 bla. Okey. Gunalah cara apa sekalipun, nombor pi ni tadi tidak boleh diubah kepada bentuk pecahan. Okey. Bila dia tak boleh ubah dalam bentuk pecahan, maka ini bukan nombor nisbah. Bukan nombor nisbah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai irrational number. Okay, irrational number. Okey, mesti akan ada yang tanya saya, cikgu, 22/7 tu bukan nilai pi ke? Okey, 22/7 adalah estimation sahaja. Kalau awak kira 22/7 tu dia dah jadi 3.1425 something, which is tak sama dengan nilai pi yang sebenar. Okay, so nilai pi yang sebenar adalah ini, maka dia tak sama dengan 22/7, maka ini pi bukanlah nombor nisbah. Begitu juga dengan nilai eksponen E sama dengan 2.17 something, saya tak ingat. 2.71 something kot. Okay. So ini juga tidak boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan, maka kita panggil dia juga sebagai nombor bukan nisbah. Okey, selesai di situ. Now, kita akan pergi kepada, okey, lagi satu contoh. 0.19. So, kita boleh tukar kepada 19/100. Okey. So, 19/100 bermakna nombor ini adalah nombor nisbah. Okey. Nombor nisbah. Okey. Alright. Essentially, cert ataupun punca kuasa 2 merupakan kuasa setengah. Kalau awak nak selesaikan dalam bentuk indeks pun tak ada masalah. Tetapi kita ada hukum cert, maka kita kena gunakan hukum cert ni tadi. Okey, so ada dua peraturan ataupun formula dalam hukum cert ni, di mana kita ada, jikalau kita ada dua punca kuasa bagi dua nombor, iaitu cert A kita darabkan dengan cert B. Okay, cert A kita darabkan dengan cert B, maka apa yang kita akan dapat adalah cert A darab dengan B. Begitu juga kalau kita bahagi, cert A dibahagikan dengan cert B, maka kita akan jadi cert A over B. Maka ini je dua peraturan ataupun hukum dalam hukum indeks. Okay, ini sahaja. Okay, nak kita tengok kepada contoh. Okay, katakan kita ada cert 6. Cert 6 didarabkan dengan cert 9. Apa jadinya? Kita buatlah cert 6 darab 9. So, dapatlah cert
54. Okay. Ataupun kita ada set 3 dibahagikan dengan set 2. Maka kita akan dapat set 3/2 ataupun set 1.5. Okay. Alright. So now, seterusnya. Okay. Tambah dan tolak tidak boleh buat macam ni. Dia tak boleh. Set 6 tolak set 9 tak sama dengan set 6 tolak 9. Tak boleh. Tambah pun tak boleh. So hanya yang boleh darab dan juga bahagi sahaja. Okay. Alright. Okay. So seterusnya kita akan tengok kepada macam mana kita nak simplify satu set. Okay. Di sini contoh yang kita boleh ambil adalah okay. Contohnya kita ada 5 set 63. Okey, sekarang ni apa nombor yang ialah punca yang mempunyai punca kuasa yang sempurna, maka kita boleh keluarkan keluar. Okey. Contoh 63. Ada tak faktor-faktor 63 yang boleh kita punca kuasakan secara sempurna atau kita katakan kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna ni yang 1 kuasa 2, 2 kuasa 2 which is 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Okey. So sekarang ni apa darab apa yang ada kuasa 2 sempurna boleh dapat 63. So kita tahu bahawa antara semua ni kita ada 9 darab 7 dapat 63. So kita buat 5 9 darab 7. Okey. So kita punca kuasakan 9, maka apa yang akan jadi adalah 5 darab punca kuasa 9, punca kuasa 29 adalah 3. So kita boleh keluarkan macam tu. So tinggal 7 kat dalam ni. So jadilah 15 punca kuasa 7. Macam tu. Okey, now kita tengok lagi. Okey. Alright. Punca kuasa 50. Punca kuasa 50. Cuba fikirkan, ada tak kuasa 2 sempurna yang boleh menjadi faktor kepada 50? Okey. 1 darab 50 tak boleh. Okey, 1 boleh lah. Dia 1 square root 1 1 lah. So tak ada function. So kita fikir 2 darab 25. 25 boleh. 25 punca kuasa dia kuasa 2 sempurna. Okey. Seterusnya 3 tak ada, 4 tak ada, 5 darab 10. 10 tak boleh. So itu je lah yang ada. So kita ada 2 darab 25. Maka kita boleh buat square root 2 darab 25. So 25 ni awak boleh punca kuasakan, maka jadilah keluarkan 5 ke depan. Maka 5 square root 2. Okay, macam tu. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Okay. So apa faktor yang kita ada? Ada tak faktor 18 yang merupakan kuasa 2 sempurna? So kita fikir 1 darab 18. Okay, bukan. Kita fikir lagi. 2 darab 9. 9 kuasa 2 sempurna. Okay. 3 darab 6. Tak ada. Okay. 4 tak ada. 5 tak ada. 6 darab 3. So samalah. So tinggallah 2 darab 9. So kita ambil lah 9 darab 2. So square root 9 akan dapat 3. So 3 kita keluarkan ke depan. Tinggallah 3 square root 2. Macam tu. Okay. Alright. Katakan soalan minta square root 50. Kita tolakkan dengan square root 18. Okay. So kita dah tahu bahawa square root 50 akan dapat 5 square root 2. Ditolakkan dengan 18 sama dengan 3 square root 2. So ini macam 5A tolak 3A. Maka akan jadi 2A lah. Macam ni.
2 square root 2. Macam tu. Okay. Alright. Kita ambil contoh lagi. Square root set 72 tambah set 3 darab set 6. Okay. So sekarang ni mengikut bookmark, awak kena selesaikan ni dulu. So jadilah square root 72 ditambah dengan square root 18. Okay, now kita fikir. 72. Ada tak faktor-faktor 72 yang merupakan kuasa 2 sempurna? So kita ada 1 darab 72. Okay, bukan. 2 darab 36. Ada. Okay. 2 darab 36. Okay. 3 darab 28. Macam kan? Okay, tak boleh. 4 tak pasti. So lagi kita ada 5 tak boleh. 6 darab 12. 72. 7. Lepas tu 7 darab something tak ada. So 8 darab 9. Okay. Sekarang ni memandangkan awak nak campur 72 dengan 18, awak kena cari yang mana mempunyai faktor kuasa 2 sempurna yang sama yang awak boleh keluarkan ke depan. Okay. So sekarang ni kita boleh fikir sekarang ni awak kena fikir apa yang awak boleh faktor kuasa 2 yang awak boleh kekalkan kat dalam ni supaya yang dalam set ni adalah sama, sebab kita boleh tambah lepas tu. Okay. So kat sini 2 darab 9. So 2 darab 36. Boleh macam tu. Okay. Ataupun kalau kat sini buat 8 darab 9 pun boleh. Tetapi square root 8 nak campur dengan square root 2 tak boleh. So awak kena cari yang kita boleh tinggalkan dalam set ni sama. So kat sini kita boleh tinggalkan square root 2, okay, 2 darab 9. Kat sini boleh 2 darab 36. So jadilah 36 darab 2 tambah kat sini adalah 9 darab 2. So jadilah 36 square root 2 tambah 9 square root, kita keluarkan jadi 3 square root 2. Okay. Ni awak kena faham kat sini. So nampak, kita nak tinggalkan square root ni dalam square root ni sama. Macam dalam kes ni 2. Okay. Sebab tu kita tak boleh guna 8 darab 9. Memang 9 tu pun punca kuasa 2 sempurna. Tapi masalahnya kalau awak tinggalkan square root 8, macam mana awak tambah dengan sini? Sini 2, sini 8. So tak boleh. So kenalah juga sini 2, sini 2. So bolehlah macam ni. So 6 square root 2 tambah 3 square root 2 samalah dengan 9 square root 2. Macam tu. Okay. Tengok contoh lagi. Okay. Square root 147 bagi dengan 7. Okay. So cuba fikir dekat atas ni. Boleh tak keluarkan kuasa 2 sempurna daripada atas ni? Okay. 1 darab 147. Okay. 2 darab something tak dapat 147. Okay, tak dapat. So 3 darab. Ini kalkulator saya. Okay, so sekarang kita tengok. Okay. Cuba 147 bagi 3. Dah 49. Okay, kita buat lagi. 147 bagi 4. Tak boleh. 147 bagi 5. Pun tak boleh. 47 bagi 6. Pun tak boleh. 147 bagi 7. 21. Okay. Tadi kita dah ada 3 darab 49. 21 darab 7. Okay. Kita try pula. 147 bagi 8. Okay. 147 bagi 9. 16 bagi 3. Sorry. Okay, habis kat situ. So sekarang ni yang kita ada adalah 49 darab 3 dengan 21 darab 7. Tapi kat sini yang ada punca yang ada kuasa 2 sempurna hanyalah 49 darab
3. So 49 kan kuasa 2 sempurna. So kita buat macam tu lah. 49 darab 3 bahagikan dengan 7. So jadilah 7 square root 3 bahagi 7. So tinggallah square root 3. Okay, macam tu je. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada penyelesaian persamaan set. Okay, penyelesaian persamaan set. Okay, katakan. Tu 4 per square root 6. Okey, satu benda perangai set ni dia tak boleh duduk dekat bawah. So, kita kena naikkan dia ke atas dengan cara apa? Okay. Dengan cara kita darabkan dengan something. Okay. So sekarang ni kita tahu bahawa 4 per dengan square root 6 samalah dengan 4 per square root 6 darab 1. So sekarang ni untuk kita menghilangkan square root kat bawah ni, kita kena darablah square root 6 ni dekat bawah kan? So dekat situ kita dah tahu square root 6 mesti berada di bawah. So kita hilangkan square root dia. So macam mana nak menjadikan dekat sini ni satu? So atas ni mesti ada square root 6 jugalah. Macam tu. Okay. So jadilah 4 square root 6 per 6. Macam tu. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. So sekarang ni untuk mempermudahkan, sekarang ni nampak tambah pula kat sini kan. Okay. Awak ingat benda ni? Sebab kita nak jadikan dia supaya dalam bentuk, sebab kita nak hilangkan square root, maksudnya kita kena kuasa 2 kan. So kita A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dalam bentuk macam ni. So untuk rationalizekan ataupun untuk kita naikkan dia ke atas, maka kita kena darab. Kalau kat sini positif, maka macam ni lah. Kan macam ni. A plus B, A minus B. So kalau kat sini plus, awak akan darab dengan negatif. Kalau kat sini negatif, awak akan darab dengan plus. So macam ni je lah. So, ni positif, so sini akan jadi negatif. 7 minus square root 2. So atas semua akan buat benda yang sama. Okay. So jadilah 15 darab square root 7 minus square root 2. Okay. Dibahagikan dengan 7 tolak 2. So jadilah 15 square root 7 minus 15 square root 2 dibahagikan dengan 5. So jadilah 15 square root 7 bahagi 5 ditolakkan dengan 15 square root 2 bahagi 5. So jadilah 3 square root 7 tolak 3 square root 2. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok pula satu lagi. Tadi kita nampak kat bawah ada 2 square root. Kita nak kena bila kita nak permudahkan, kita kena darab dengan dia punya itulah negatif. Kalau positif dan negatif, dia darab lawan dia. Okey. Ataupun dalam bahasa matematik ni kita panggil sebagai konjugat dia. Okey. Kalau positif, konjugat dia negatif. Kalau negatif, konjugat dia positif.
Okay, alright. So, now, macam mana pula kalau ada 2 bahagi dengan 5 tolak square root 3? Ha, sama juga, jangan, kalau tak ada square root pun sama juga. Darab dengan konjugat dia. Jadi kalau sini negatif akan jadi positif lah. So 5 tambah square root 3. So sama juga dengan atas. So jadilah 2, 5 tambah square root 3. Okay, dibahagikan dengan 25 tolak 3. So jadilah 10 tambah 2 square root 3 dibahagikan dengan 22. Okay, sorry. 2 tu kita keluar balik ke depan. So 2 darab dengan 5 tambah square root 3 bagi 22 sama dengan, jadilah 5 tambah square root 3 dibahagikan dengan 11. Selesai. Okay. Now kita tengok pula kepada kalau ada atas bawah ada set. Okay, contoh yang kita ada adalah 2 square root 6 campur dengan 9 square root 2 dibahagikan dengan 9 square root 6 campur dengan 3 square root 2. So nak selesaikan sama juga darab dengan konjugat dia dulu. So 9 square root 6 tolak dengan 3 square root 2 sama juga atas 9 square root 6 tolak 3 square root 2. Jadilah bila kita darabkan 2 square root 6 tambah 9 square root 2 darabkan dengan 9 square root 6 tolak 3 square root 2. Okay. Dibahagikan dengan, ni bila kita akan darabkan, kita akan dapat 81 darab 6 tambah dengan 9 darab 2. Okay. So dekat atas ni kembangkan je lah macam biasa. So jadilah 2 darab 9 18 square root 6 dan square root 6 darab 6. Okay. So darab dengan 2 darab 3 6 square root darab square root saja 6 square root 12. Okay. Tambah 81 square root 12 ditolakkan dengan 9 darab 3 27 darab 2 dibahagikan dengan 1 darab 6 486 tambah 14. Okay. Samalah dengan 108. Ni 8 tolak 6 jadilah 81 tolak 6 jadilah 75. So jadilah 18 tolak 54 sama dengan 54 lah. 54 tambah 75 square root 12 dibahagikan dengan 504. Okay. So now, cuba cari cara untuk permudahkan lagi. Yang ini kita boleh keluarkan 4 darab 3 kan? 4 darab 3. So jadilah 54 campur dengan 75 4 darab 3 dengan 504
So jadilah jadilah 2 kat depan. Ataupun jap 5 boleh bagi 3. 3 lah. So 3 darab dengan 18 campur dengan 50 set 3 bagi dengan 504. 504 boleh bagi 3 tak? Ha, boleh. Oh, saya rasa boleh. Kita boleh keluarkan lagi. So sini 24. So samalah dengan 9 campur 25 set 3 per 84. Inilah jawapan akhir dia. Okay? Alright. So, kita sambung lagi. Okay, now kita cuba menyelesaikan persamaan set. Okay, so kita ada okay. So sekarang ni untuk menyelesaikan persamaan set ni, okay, dia ada sama dengan kosong. Okay, untuk menyelesaikan persamaan set ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena buang dulu square root ni untuk menyelesaikan persamaan ni. Tapi dengan cara apa? Okay, dengan cara kita kuasa 2kan ke semua ni. Tapi kalau kita kuasa 2kan ni, nanti kan square root ni, jangan ini kuasa 2, ini kuasa 2, tak betul. So dia mesti kuasa 2 macam kita buat A plus B kuasa 2, macam tu. Okay, so untuk memudahkan cara adalah kita bawa 2x ni ke sebelah sini. Jadilah square root 6 tolak 5x sama dengan negatif 2x. Okay, so baru kita kuasa 2 kan dia. So jadilah 6 tolak 5x bersamaan dengan 4x kuasa 2. Okay. So barulah kita bawa ke sana iaitu 4x kuasa 2 tambah 5x tolak 6 sama dengan 0. Okay, so so yang ini kita akan dapat x sama dengan 3/4 dan x sama juga dengan negatif 2. So beza dengan persamaan-persamaan lain, yang ini kita kena test terlebih dahulu. Adakah x ni boleh pakai ataupun tidak dengan persamaan asal. Okay. Alright, so kita persamaan asal adalah square root 6 tolak 5x tambah 2x sama dengan 0. So test dulu 3/4. Okay, so jadilah square root 6 tolak 5 darab 3/4 tambah 2
darab dengan 3/4. Okay, so testing dulu. So 5/3/4, so 15/4 lah. Square root 6 tolak 15/4 tambah 6/4. So 4/4, 24 tolak 15 sama dengan tunjuk sini 6, 24 tolak 15 bahagi dengan 4 tambah 6/4. So pada 9 lah, so 9/4 dan 6/4. Okay. So sama dengan 3/2 plus minus tambah dengan 6/4 ni pemudah jadi 3/2 lah. Okay. So dekat sini kalau positif, yes, dia tak memenuhi. Tapi kalau negatif, dia akan memenuhi. So 3/4 boleh dipakai sebagai jawapan. Okay. Let's try -2. Okay. So kedua-dua jawapan boleh pakai. So inilah jawapannya kedua-duanya. 3/4 dan juga -2. Okay. Kita tengok lagi satu jenis soalan. Tip untuk menyelesaikan soalan persamaan set ni adalah awak tinggalkan seorang-seorang yang ada set tu dekat sebelah, tak kisah kiri atau kanan, tapi yang penting dia mesti seorang-seorang. Jangan pergi bawa dia dengan yang tak ada set. Kalau awak letak dia dengan yang tak ada set, maka dia akan problem nanti. So kita tengok X tolak 5 set X tambah 6. Okay. So macam biasa, pindahkan 5 set X ni ke sana. Jadilah X tambah 6 sama dengan 5 set X. So kuasa 2 kan kedua-dua belah. Jadilah X kuasa 2 campur 12 X tambah 36. Sama dengan 25 X lah. Okay. Right. So bawa 25 X ke sini, jadilah X kuasa 2 tambah 12X tolak 25. 25X tambah 36 sama dengan 0. So jadilah X kuasa 2 tolak 13X tambah 36 sama dengan 0. So kita cuba. 1 -13. 1 -13. 36. So kita akan dapat X sama dengan 9, X sama dengan 4. So kita tengok, kita test balik dengan persamaan asal. So persamaan asal kita ada X minus 5 set X tambah 6. So 9 tolak 5, so 9 tambah 6. So sama dengan 9 tolak 9, 5 dan 3, 15 lah. 15 tambah 6. So minus 6 plus 6 sama dengan 0. Kita tengok 4 pula. 4 tolak 5, 4 tambah 6. So sama dengan 4 tolak 10 tambah 6. So jadilah -6 tambah 6 sama dengan 0. So 9 boleh pakai, 4 boleh pakai. Macam tu. Okay. Ataupun satu lagi cara ialah
Kita lah sedikit macam pelik sikit. So kita guna cara ni je. Okay. Macam tu je nak menjawab soalan cert. Okay. So ingat formula bila nak menyelesaikan persamaan cert, yang cert kita letak satu side, yang tak ada cert kita letak satu side. Nanti kan bila kuasa 2 kita akan senang, cert tu akan hilang. Okay, so baru kita boleh selesaikan persamaan tu. Dan always ingat, lepas habis dapat jawapan, cuba masukkan balik jawapan yang awak dapat tu ke dalam persamaan asal. Bukan persamaan yang awak dah kuasa 2 ke tergolek-tergolek, pindah sana, pindah sini. Jangan, bukan itu. Persamaan asal yang bermula tu tadi. Try masukkan. Dapat tak nilai yang sama tak kiri kanan? Sama tak? Kalau sama dengan kosong, sama tak dengan kosong? Macam tu. Always remember, test your answer first. Dan baru akan dapat jawapan yang betul. Okay? So, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Kita jumpa pada sesi yang akan datang.